Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita secara normal baru. Okey, saya menyediakan video ini kerana disebabkan ada kalangan anak murid tidak dapat mengikuti pembelajaran kita secara norma baharu iaitu melalui Google Meet. Jadi cikgu ada sediakan bahan ni untuk sebagai bahan rujukan untuk awak semua. Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah pelajaran 1 yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Okey, apakah itu Perjanjian Hudaibiyah? Okey, mari kita tengok. Mari kita lihat bersama-sama pengenalan. Hudaibiyah merupakan nama sebuah tempat terletak di semenanjung tanah Arab. Okey, dia kata Hudaibiyah tu dekat merupakan nama sebuah tempat yang terletak dekat tanah Arab di sebelah barat. Hudaibiyah tu terletaknya di sebelah barat kota Mekah dengan jarak 40 kilometer ke kota Mekah. Jarak Hudaibiyah daripada kota Mekah ialah 40 kilometer. Perjanjian berlaku pada hari Isnin, bulan Zulkaidah, tahun ke-6 Hijrah. Okey, ni awak tengok semua. Ini ialah dia punya ni lah hari dia. Hari, bulan dan tahun. Berlaku pada hari Isnin, bulan Zulkaidah, tahun ke-6 Hijrah. Yang keempat, permulaan kepada kemenangan dan kejayaan umat Islam Madinah. Okey, ini bagi permulaan untuk kemenangan dan kejayaan umat Islam Madinah. Pembukaan kota Mekah oleh Rasulullah bersama tentera Islam. Okey, kenapa dia kata pembukaan kota Mekah? Okey, sebab apa? Sebab Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke kota Madinah yang pernah kita belajar pada tahun lepas. Jadi, jadinya apa? Rasulullah dengan orang Islam akan datang semula ke Mekah untuk membuka kota Mekah daripada genggaman orang musyrikin Mekah. Okey, tengok seterusnya. Sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, ingat Hudaibiyah ialah merupakan nama sebuah tempat yang terletak berdekatan dengan kota Mekah. Kira-kira 40 kilometer. Okey, ni sebab berlakunya. Yang pertama, Rasulullah bersama 1,400 orang sahabatnya keluar dari Madinah menuju ke Mekah bagi menunaikan umrah. Okey, mula-mula Rasulullah ni dengan sahabatnya berjumlah 1,400 orang keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Tujuannya ialah menunaikan umrah. Seterusnya, Rasulullah dapat maklumat bahawa musyrikin Mekah menunggu di Zituwa dengan kelengkapan senjata bagi menghalang orang memasuki Mekah. Rasulullah ni dapat tahu, dapat info daripada informer dia mengatakan musyrikin Mekah ni telah menunggu dekat di Zituwa ni. Zituwa nama tempat. Telah menunggu dekat di Zituwa dengan kelengkapan senjata. Dengan bersenjata semua. Untuk apa? Untuk menghalang orang Islam memasuki Mekah. Okay, dia tunggu kat situ dengan senjata supaya apa? Untuk menghalang orang Islam masuk Mekah. Dia halang. Jadinya Rasulullah berhenti di Hudaibiyah dan menerima 2 orang utusan musyrikin Mekah. Jadinya Nabi Muhammad tu, Rasulullah tu berhenti dekat Hudaibiyah. Ingat, Hudaibiyah ialah nama sebuah tempat. Dia berhenti dekat situ. Lalu Nabi Muhammad terima 2 orang utusan yang dihantar oleh musyrikin Mekah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Okay, seterusnya, Rasulullah menghantar Saidina Osman bin Affan bagi mengadakan
perbincangan dan menyatakan tujuan kedatangan orang Islam. Tadi Nabi Muhammad dah terima dua orang utusan daripada musyrikin Mekah. Lalu Nabi Muhammad ni, Rasulullah ni menghantar seorang yang bernama Saidina Osman bin Affan, iaitu sahabatnya, untuk berjumpa dengan orang musyrikin Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan perbincangan, mengadakan perbincangan dan menyatakan tujuan kenapa orang Islam datang ke Mekah. Untuk apa? Untuk menunaikan umrah. Okay, seterusnya, musyrikin Mekah menyebarkan berita bahawa Saidina Osman bin Affan telah dibunuh bagi menakutkan orang Islam. Jadinya, musyrikin Mekah ni disebarkan berita palsu yang mengatakan Saidina Osman ni telah dibunuh. Untuk apa? Untuk menakut-nakutkan orang Islam. Dia buat cerita viral, dia kata Saidina Osman ni dah kena bunuh. Jadinya Rasulullah dan sahabatnya memeterai janji taat setia, iaitu bai'ah Ridwan, memerangi musyrikin Mekah bagi menuntut bela. Jadinya cerita viral tu sampai ke pengetahuan Rasulullah. Jadinya Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya buat satu perjanjian taat setia antara mereka. Dia berkumpul buat perjanjian taat setia yang dipanggil bai'ah Ridwan. Untuk apa? Untuk memerangi musyrikin Mekah, untuk menuntut bela atas kematian Saidina Osman bin Affan. Jadinya musyrikin Mekah menjadi takut, lalu membebaskan Saidina Osman bin Affan. Musyrikin Mekah pun jadi takut. Lepas tu dia pun lepaskan Saidina Osman bin Affan. Musyrikin Mekah menghantar Suhail bin Amru sebagai wakil bagi memeterai perjanjian, iaitu sulhu Hudaybiyah. Dah bebaskan Saidina Osman bin Affan. Lalu musyrikin Mekah menghantar Suhail bin Amru sebagai apa? Wakil orang musyrikin Mekah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, untuk mengadakan perjanjian yang dipanggil perjanjian Hudaybiyah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Itu jalan ceritanya. Tu jalan ceritanya. Mula-mula apa? Mula-mula dia kata Nabi Muhammad dengan sahabatnya nak pergi ke Mekah untuk apa? Untuk menunaikan umrah. Lepas tu Rasulullah dapat maklumat yang mengatakan orang musyrikin Mekah menunggu dekat di Tua dengan kelengkapan senjata. Untuk apa? Untuk menghalang rombongan Nabi Muhammad ni untuk memasuki Mekah. Jadi Nabi Muhammad ni berhenti dekat Hudaybiyah, satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Lalu Nabi Muhammad menerima dua orang utusan daripada musyrikin Mekah. Lepas tu Nabi Muhammad pun menghantar Saidina Osman bin Affan untuk mengadakan perbincangan dengan orang musyrikin Mekah dan menyatakan hasad kenapa orang Islam nak datang ke Mekah, iaitu untuk menunaikan umrah. Tetapi musyrikin Mekah tangkap Saidina Osman, dia culik. Lepas tu disebarkan berita palsu yang mengatakan Saidina Osman tu telah mati dibunuh. Jadinya cerita viral tu dapat diketahui oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad membuat perjanjian taat setia antara orang Islam, iaitu bai'ah Ridwan. Untuk apa? Untuk menuntut bela atas kematian Saidina Osman bin Affan. Jadi musyrikin Mekah jadi takut, lalu dia membebaskan Saidina Osman bin Affan. Lepas tu dia pula menghantar seorang wakil, iaitu Suhail bin Amru, untuk mengadakan perjanjian. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Okey, itu jalan cerita mengenai perjanjian Hudaybiyah. Mula-mula nak tunaikan umrah, okey, itu saja cerita mengenai perjanjian Hudaybiyah. Jalannya cerita je supaya kamu lebih faham. Harap kamu boleh tengok berulang kali supaya kamu lebih faham apa yang
cikgu ceritakan tentang perjanjian Hudaybiyah ni. Barulah kita masuk ke tajuk seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.